balai. Simpan pistol. Ya, betul. Ada. Ada. Apa memang buat simpan pistol balai. Ini betul. Ya, betul. Kita air. Oh, jangan lupa balai aku. Buat aku. Sama nak balai aku. Kau mana tadi? Pistol simpan balai. Kan boleh bawa. Simpan dah. Simpan. Dua dah pergi balai dah. Tapi kau faham dulu. Tak. Ini nak. Coba mic dalam keluar tu. Cobaan satu bawah. Cobaan satu bawah. Kuat. Boleh. Cobaan satu bawah. 1, 2, 3. Cobaan. Baik, kita mulakan kuliah online ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadil al-jahdin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman kepada kamu, di kalangan kamu akan beberapa derajat. Alhamdulillah. Ya wati itu imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, wali jasa puasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur wa taala kerana dapat bersama malam ni. Sekali lagi insya-Allah kita sambung kuliah kita, kuliah tasawuf lebih pada tasawuf ni, akhlak atau tasawuf. Kitab Jawhar Mahfuz wa Munabiyatul Qulub yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani. Dan kita masih lagi dalam fadilat zikrul maut. Betul tak? Fadilat pada menyatakan kelebihan menyebut mati, menyebut atau mengingati mati lah. Sebab bila sebut mati ni sensitif sikit. Bila rumah dengar kan, abang ni saya sebut mati je kan, copet mati kan, nanti kan. Jadi mana mengingati matilah, gitu. Mengingati mati. Kalau nak sebut mati pun boleh, tapi jangan kokwe. Itu perlahan, kan, mati. Baik, insyaAllah. Muka surah apa tu? 185.
185 baris. Bagi bawah. 12 Di bawah. 12 di bawah. Maka 2 itu berapa ni? 12 daripada bawah. Maka 2 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. maka 2 itu berapanya? Maka 2 itu 2 itu berapanya? 2 itu berapanya? Ibu bapaknya. Maka 2 itu berapanya? Ulang bolehlah. Hadis atas silakan. Wa qala alaihi salatu wasalam iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Ulang balik atas tu boleh? Okey. Baik, insyaallah. Wa qala alaihi salatu wasalam iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi SAW telah bersabda, apabila mati anak Adam, apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali dengan 3 perkara. Kecuali dengan 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni macam wakaf lah, lebih kepada wakaf. Au ilmun yatafa'u bih, ataupun ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain. Ataupun waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Ni 3 benda ni tuan-tuan. 3 benda ni besok yang bekalan kita lah. Sebabnya kalau ada anak tu nak didik anak dengan baik lah. Jadi anak yang soleh dan sebagainya. Kenapa umur kita pun tak tahu ni, panjang pendek. Apalagi kalau kita ni dah penghujung-hujung ni, tunggu masa je ustaz kata. Tunggu masa je ustaz kenapa ini. Gitu. Jadi kalau kita ada anak yang soleh, cucu ke, cicit ke dan sebagainya, insya-Allah dia akan doakan kita. Betul tak? Kalau tak ada anak soleh siapa? Kawan-kawan lah. Kawan pun tu lah akan bantu kita. Itu sebabnya seorang itu dengan siapa dia berkawan. Kalau kawan orang baik, dia akan doakan kita besok. Tapi yang penting anak yang soleh lah tuan-tuan sini. Sebab ada orang ada anak, ada orang tak ada anak. Ada orang dia punya isteri tu mandul kan, tak ada anak. Kalau tak ada anak, siapa nak doakan dia? Tak ada kan? So kawan lah sahabat yang doakan. Isteri 2. Iya. Itu cadangan yang bagus lah, cadangan yang bernas. Isteri mana kahwin seorang lagi lah. Mudah-mudahan dengan isteri yang kedua tu ada anak. Macam. Ada yang kadang-kadang tu tuan-tuan, isteri pertama tak ada anak, maka kahwin isteri seorang lagi, ada anak. Tiba-tiba anak isteri pertama tu pun ada anak. 2 anak serentak dapat dah. Wah, giam betul kan. Siapa tu? Bukan tuan lah. Bukan. Golak kan. Baik. So maknanya bila terputus bila mati anak Adam, maka terputusnya 3 perkara kecuali 3 perkara kecuali sedekah jariah, ilmu manfaat yang diajar pada orang lain, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Baik, kita lihat terjemahannya. Dan sabda Nabi SAW, apabila mati anak Adam, putuslah amalannya, yakni putus baharu pahala amalnya. Yakni putus membaharu kan? Putus membaharu amalnya, pahala amalnya, melainkan dengan 3 perkara. Pertama, maka tiada putus pahalanya itu, tetapi berkekalan dia. Tiada putus pahala tadi, berkekalan pahala tadi, dan berhubung manfaatnya dengan dia. Pertama, sedekah jariah, yakni yang berhubung dan berkekalan pahalanya seperti berbuat wakaf. Dan kedua, ilmu yang memberi manfaat dengan dia, seperti mengajar dan buat kitab. Buat kitab maksudnya karang kitab lah, mengarang kitab kan, buku-buku agama dan sebagainya. Jadi orang lain membeli buku tu, orang lain membeli kitab tadi.
Jadi ilmu dia punya pahala tu mengalir lah selagi mana orang menggunakan kitab itu. Kata Tajus Subki, dan buat kitab itu terlebih kuat kerana panjang kekal manfaatnya atas lalu masa. Jadi kata Tajus Subki, dia kata mengarang kitab itu lebih besar lah dia punya fungsi dia lah. Tetapi dengan syarat kitab itu digunakan orang lain. Jangan karang kitab tapi tak jual ataupun tak diberitahu pada orang lain kan, pun tak guna juga. Mestilah kita buat kitab, karang kitab, dan kita agihkan pada orang lain, kita ajarkan orang lain, sampai pada orang lain. Jadi orang lain pun akan sampaikan pada orang yang lain pula. Jadi pahala itu mengalir lah. Dan ketiga, anak yang soleh dan dikenaki dengan dia anak yang muslim yang berdoakan bagi kedua ibu bapanya seperti daripada riwayat yang lain. Jadi maksud anak soleh ini ialah anak yang muslim sahaja, muslim dan beriman kepada Allah, bukan anak yang bukan Islam, anak kafir kan, munafik dan sebagainya. Jadi tak termasuk di dalam bab anak yang soleh yang mendoakan bagi ibu bapa dia, gitu. Baik. Dan diriwayatkan oleh Hafiz Abu Naim akan hadis yang marfu', 7 perkara dilakukan Allah Ta'ala, yakni dikekalkan Allah Ta'ala pahalanya bagi hamba itu kemudian daripada matinya, dan ia di dalam kuburnya itu seperti orang, dan ia dalam kuburnya itu iaitu orang yang mengajar ilmu dan orang yang melarikan air sungai. Melari mana mengalirkan lah. Orang yang mengalirkan air sungai, atau orang yang menggali telaga. Menggali telaga kan, ataupun pergi lah kan. Atau orang bertanam pohon kayu seperti pohon kurma, ataupun orang bercucuk tanam kan, dia tanam pohon kurma. Atau orang yang buat masjid selama ada orang semayang di dalamnya. Atau orang yang mempusakai mashaf. Mempusakai mashaf, mana beli mashaf kemudian wakafkan ke masjid, ke surau dan sebagainya. Yakni orang yang menyuruh akan dia, atau orang yang meninggalkan, atau orang meninggalkan yang soleh yang mendoakan bagi dia. Atau orang mempusaki mashaf, ini orang yang menyurat akan dia. Maksud mau menyurat ni menulis lah, menulis mashaf ke, ataupun tak kisahlah. Kalau tak tulis pun mungkin dia beli mashaf tu, diinfakkan lah, diwakafkan ke masjid dan surau. Okey. Dan orang pergi dalam masjid dan surau pula menggunakan Quran tadi, dibaca Quran tadi kan. Kalau wakafkan tapi tak baca pun tak guna juga. Duduk lamari kan, simpan lamari tu. Wakaf lah tapi simpan lamari je, tak ada siapa nak baca. So tak ada siapa nak baca, jadi mengalir, dia punya pahala tak mengalir lah. Jadi kalau nak mengalir pahala tu pada orang wakaf tu, naklah kita gunakan. Sesekali lah gunakan. Mungkin selalu nak gunakan mungkin tak dapat kan. Jarang kita gunakan selalu. Jadi sesekali tu gunakanlah. Ada baca Yasin ke, dia tak semesti baca Yasin tu kan. Surah lain pun kita baca malam Jumaat. Surah Kahfi pun boleh baca kan malam Jumaat. Surah Waqiah pun boleh baca malam Jumaat. Ni balik-balik surah Yasin, balik-balik surah Yasin. Masing-masing mempertahankan keyasinan masing-masing. Sesekali tukarlah boleh, tak ada masalah. Sebab benda tu bukan wajib. Tak? Ni ada yang menganggap malam Jumaat mesti baca Yasin, dah macam wajib pula kan. Dah macam wajib pula. Okey. Dan ada pula kerana lebih percaya kepada ayat Yasin berbanding dengan Allah Ta'ala. Dia terlampau percaya dengan ayat tu sehingga dia percayaan pada Allah kurang. Ni pun masalah juga tu. Yasin tu hanya perantaraan saja, ikhtiar kita saja. Yang hakikat yang memperkenankan doa ialah Allah, bukan Yasin itu. Faham kan tuan-tuan? Baik, ulang balik. Dan diriwayatkan oleh Hafiz Abu Naim akan hadis yang marfu',
7 perkara dilakukan Allah, yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba kemudian daripada matinya dan ia dalam kuburnya, iaitu orang yang mengajar ilmu yang pertama. Kun aliman, kata Nabi, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban wala takun rabi'an wala takun khamisan fatahlik. Naklah kamu menjadi orang yang belajar ataupun orang yang mengajar ataupun orang yang cinta kepada orang yang belajar dan mengajar, dan jangan kamu jadi orang yang keempat, ataupun menjadi orang yang mendengar pun boleh juga, menjadi orang mendengar pun boleh. Jangan jadi orang kelima. Patah lika maka kamu akan binasa. Belajar pun tak nak, mengajar pun tak nak, mendengar pun tak nak, cinta kepada orang yang belajar, mengajar dan mendengar pun tak nak, fatahlik, maka kamu binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, orang yang mengajar ilmu atau orang yang melarikan air sungai. Melari ni mengalirkan air sungai lah. Sungai itu mungkin cetek lah sungai itu, ataupun sungai itu mungkin terempang dan sebagainya. Jadi kita pun lah gotong royong lah, bersihkan sungai itu, buang sampah sarap dan sebagainya. Ataupun memang kamu sendiri membina sungai, anak air ke sungai dan sebagainya. Kalau sungai itu macam bosan bona nak buat ustaz, tak larat dah, kecuali pakai jentera lah. Yang kocik-kocik ni boleh pakai cangkul. Setakat orang kata air bonda tu, telaga air apa tu, anak air kan, setakat tu boleh buat lagi ustaz. Kan. Jadi ikut pada kemampuan kita lah. Kalau kita mampu buat sungai besar, gunakan jentera, buatlah. Ada kemudahan jentera buat. Kan, ada duit pula. Kerana nak bina sungai ni mestilah ada kelengkapan. Mesti ada wang ringgit. Kita nak bayar gaji, nak bayar pekerja. Tak? Jentera pun nak isi minyak juga. Kemudian kalau ada masalah jentera nak kena servis. Betul tak? Jadi ikut pada kemampuan masing-masing untuk bina sungai tadi. Dan biasanya bina sungai ni kerajaan lah. Kita tak boleh nak bina sungai sesuatu kita orang. Betul? Kakak tangkap kan. Baik, kemudian atau orang menggali telaga. Ni pun sama jugalah. Dia gali telaga kemudian diwakafkan. Kalau dia tak mampu gali telaga, bagi duit je. Bagi duit, jadi adalah orang kata badan tertentu kan yang menggali telaga tersebut, dan telaga tu diwakafkan pada orang ramai. Selagi mana telaga itu berfungsi, tidak kering, airnya sentiasa ada dan orang dapat mengambil manfaat daripada telaga itu, maka pahalanya masih mengalir, tuan-tuan. Masya-Allah. Dan orang yang bertanam pohon kayu seperti pohon kurma lah, selagi mana pohon kurma tu masih lagi hidup, masih berbuah, orang dapat manfaat, binatang pun dapat manfaat, so pahalanya masih mengalir. Atau orang buat masjid, selama ada orang sembahyang dalamnya, selagi mana masjid tu masih kekal, selagi itulah dapat pahala. Tapi kalau masjid tu dah diruntuhkan disebabkan nak bina masjid baru, tak dapat lah pahala tu. Habislah pahalanya. Sebab nak bina masjid baru pun kadang-kadang kan ada pro dan kontra. Kan? Ada tim ni kata tak setuju, tim ni kata setuju pula. Kerana masjid ni dalam mubana, kan, dah makan dia anak-anak, kan, tiang pun banyak ada koput, dia kata wepo lagi, bina lah baru dah tak. Dan sampai itu pula masjid lama kadang-kadang tuan-tuan, dia punya siling tu kadang gondah. Siling ni kadang gondah berbanding dengan masjid baru. Jadi bila siling gendah, bila panas, jadi memang panas torik dalam tu, tak selesa lah kalau nak solat, betul tak? Jadi dibuat bina masjid baru, ditinggikan siling, maka barulah selesa lah kita ibadah dalam tu. Dia tengoklah macam mana kesesuaian. Dan orang yang mempusakai mashaf, yakni orang yang menyurat akan dia, mana menulis mashaf,
Maka mushaf tadi digunakan orang lain, orang membaca mushaf Quran tadilah. Kalau tak baca, tak juga berfungsi. Simpan saja kan dalam hari masjid. Kan orang pun tengok cantik masjid kan, banyak Quran ni. Cantik masjid ni, Quran banyak. Tapi sayang Quran tak digunakan, hanya simpan lemari je. Atau orang meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan bagi dia. Itu sama macam hadis lah. Masya-Allah. So ada berapa perkara tuan? 7 perkara, kata Hafiz Abu Naim. Baik, kemudian ada riwayat dalam hadis lain pula, hadis marfu' juga, yang mengikut bagi mayat itu 3 perkara, kembali 2 perkara, dan tinggal 1, dan tinggal serta mayat 1 perkara. Mengikut akan dia ahlinya, dan hartanya ahli ikut balik, harta pun balik. Nah, isteri walaupun sayang benar pun dengan kita pun, dia tak akan tinggal kita dalam kubur tu. Suami kita walau sayang batu dengan suami itu dengan kita kan, tapi kalau kita nak mati, tak ada suami kita tu nak duduk kat kubur tu dah. Betul tak? Kita dah mati tetap tinggal dalam kubur. Yang tak mati kena meneruskan kehidupan. Meneruskan kehidupan. Kalau yang duda, carilah isteri yang baru. Yang janda, carilah suami yang baru. Sonyum itu kenapa? Tahu tak? Habis dah tinggal seorang, tidur malam seseorang yang mengigau-ngigau. Sojuk pula tu. Sojuk pula Ustaz kan. Carilah dia punya pedoman ni kan. Tapi jangan baru-baru mana tu. Tanah kubur tu masih merah lagi. Dah ada calon baru pula kan. Tunggulah dulu. Tanah pun tak onap lagi. Betul tak? Tanah pun tak onap lagi. Biarlah lebih daripada 100 hari. Imam kata 100 hari. Baik tuan. Baik, kemudian dan amalnya dan yang kembali ahlinya dan hartanya. So harta pun kembali. Jadi bila mati anak ada, maka yang iringnya kubur 3 kan. Pertama ahlinya, yang kedua hartanya, ketiga amalannya. Daripada 3 kembali 2, tinggal 1. Kalau harta kereta yang paling mewah sekalipun kan, berapa harga kereta tu kan, sampai 100,000, 200,000 kata. Ataupun sampai 1 juta harga kereta sekalipun kan, akhirnya dia kembali jugalah ke rumah. Akan dipandu oleh anak ataupun isteri balik ke rumah kita tadi. Kita tinggallah dalam kubur tu kan. Kadang kereta pun tak pergi. Jenazah pun naik van jenazah. Van yang tak pernah dinaiki. Van yang tak pernah dinaiki oleh seseorang ataupun jarang dinaikilah. Bila perlu saja, itulah van jenazah. Ataupun sekali seumur hidup itulah dia naik van jenazah. Van itulah, selagi mana orang tu tak mati, selagi tu dia tak naik van jenazah. Tetapi ada orang selalu naik van jenazah. Siapa? Pemandu lah. Pemandu van jenazah tu memang dia selalulah bawa van tu. Kau takkan van tu nak jalan sendiri. Mestilah ada orang yang bawa kan. Jadi pemandu tu memang selalu naik van jenazah kan, ataupun dia punya kelindannya, pembantu dia jadi. Tapi orang lain memang tak pernah masuk ataupun jarang sangat masuk dalam van jenazah, kecuali bila dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang tinggal sertanya amalnya jua. Maka jika ada amalnya kebajikan, dapat rahmat, dan jika ada amalnya kejahatan, dapat azab. Dan daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an
wa ya'kulu minhu tayrun aw insan aw bahimah illa kana lahu sadaqatun, illa kana lahu bihi sadaqatun. Tulisan tu tak jelas, kurang jelas. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tiada daripada mana-mana muslim yang risu gharsan, yang dia bertanam akan tanam-tanaman, au yazra'u zar'an, ataupun berhuma dengan perhumaan. Huma lah, berhuma ni bertanam lah, cuci tanam juga tu. Fayakulu minhu tayrun, kemudian dimakan daripadanya dia punya tanaman tadi, tanam dia berbuah kan. Datang burung, tayrun, burung makan. Au insan, ataupun manusia, ada yang mengambil makanan tadi. Kalau tak ambil mungkin dicuri lah, kalau tak bagi ambil dicuri. Au bahimatin, ataupun binatang, burung, manusia, binatang. Illa kana lahu bihi sadaqatun, kecuali adalah baginya itu sedekah. Tapi dia kena niat sedekah lah. Kalau dia tak ada niat sedekah, tak dapat pahala. Apalagi dia memang mendondam dengan binatang tu. Contoh sama yang suka mencuri ni monyet lah. Monyet ni memang suka lah, curi pisang lah, curi tu lah, pantang ada buah mutan ke apa ke, semua dia sapu dia monyet. Okay? Kenapa dia sapu dia monyet tu? Kadang memang makanan dia tak ada. Sebab makanan tak ada, ialah kadang habis hutan-hutan, ditebang dan sebagainya. Jadi dia punya makanan dia tak ada. Jadi dia turunlah ke kampung-kampung ni. Turun kampung tengok mutan banyak, habis dia sapu hutan. Nampak orang kata jaweh. Jaweh tu tak jaweh, jambu batu. Jaweh sila kita jaweh. Nampak buah jaweh tu kan, masak pula buah jaweh tu, habis sapu. Nampak pula apa lagi? Pisang, habis sapu pisang. Apa lagi? Nampak buah jambu, sapu jambu tu. Kita dah bercadang dah nak ambil hari tu kan. Tengok pagi tu bercadang nak ambil untuk potong, sampai potong tengok dah tak ada dah. Dah habis dikelokai istilah kita ni. Habis dikelokai. Dah tinggal ada punya biji-biji je ke bawah tu. Kadang hasil biu boleh pakai dah. Macam tu. Ada orang masuk rumah kena tidak pada. Kadang lah rumah ke masuk kan? Masuk lah rumah, dicuri kita punya nasi pun, gulai habis semua dikelongkai. Tu codik monyet sekarang kan. Dogi pun dogi jugalah. Jadi kalau berlaku tuan-tuan, niatlah sedekah lah. Kenapa? Macam mana dah bahagian dia? Salah kita juga kadang tu. Disebabkan kita ni kan tidak orang kata tak ada security lah kan. Pintu pun kadang tak tutup. Rumah pun kadang banyak lubang. Bila rumah banyak lubang, dia pun masuk ke lubang. Jadi kalau dia dapat tu niat sedekah tu dia lah. Jangan kita dendam dengan dia pula. Hanya tu. Kalau dendam kan dia pula dendam dengan kita. Macam tu. Binatang pun kadang tuan-tuan, binatang pun kadang pandai dia berdendam tu. Sebabkan kita berdendam dengan dia pun berdendam dengan kita juga. Binatang. Besoknya tuan-tuan, maka memakan daripadanya burung atau manusia atau binatang, melainkan adalah baginya dengan dia itu sedekah. Dan daripada Nabi SAW, barang siapa bertanam akan tanaman, diberi Allah Ta'ala akan dia pahalanya sebilang-bilang barang yang keluar daripadanya. Siapa yang bercucuk tanam tanaman, kemudian diberi Allah Ta'ala daripadanya pahala sebilang-bilang yang keluar daripada tanaman tadi. Buah-buahan yang keluar tu dia mendapat pahala lah. Macam tu, insyaAllah. Dan telah menakal oleh Al-Ala'i, telah menakal ataupun memindah daripada Ala'i. Jadi kemungkinan nama ulama' ni pada surah Yusuf. Dia menakal daripada surah Yusuf akan bahawasanya Allah Ta'ala menurunkan wahyu atas Nabi Musa, tiada daripadanya alat perhumaan, melainkan Allah Ta'ala menurunkan atasnya 1000 malaikat memberkat mereka itu pada tumbuh-tumbuhan dia.
Kata Al-Ai pada surah Yusuf, manakala pada surah Yusuf bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan wahyu atas Nabi Musa tiada daripada alat perhumaan, melainkan Allah Ta'ala menurunkan atasnya 1000 malaikat memberkat mereka itu pada tumbuh-tumbuhan yang ditanamlah. Pada tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Okey? Mana dia tak usaha tadi kan? Usaha dia tadi ialah zaman dulu tuan-tuan, mana ada alat sangat. Zaman sekarang ni alat canggih-canggih. Dengan bajak tu, dengan tulang macam-macam. Nak korek lubang pun ada alat kan. Kalau dulu mana ada. Paksalah buat sendiri. Tidak pun orang kata pengali dan pencangkur dan pengali itu je yang ada. Gitu. Baik, kemudian dan apabila masuk buahnya, menurun akan Allah Ta'ala 3000 malaikat memberkat mereka itu akan barang yang bercawang daripadanya. Barang yang bercawang, cawang kan? Daripadanya. Jadi maknanya kalau dia tanam tanaman tadi, Allah Ta'ala memberkati akan tanaman dia. Mana atas usul tadi lah. Tapi dengan pastilah tanah yang ditanam itu memang tanah dia, jangan tanah orang. Banyak jarang-jarang zaman sekarang ini tuan-tuan, dia tak tahu dia buat bangang dia. Tapi tanah tu dia tanam orang punya, tanah orang punya. Maklumlah orang ni tak ada ke situ. Orang kita mana kelumpur ke England dan sebagainya, orang tak boleh balik. Jadi dia gunakan tanah orang tu untuk tanam. Tak boleh lah begitu. Kita minta izin dahulu, mesti minta izin kepada orang yang punya tanah. Okey? Baik, kemudian dan apabila masuk buahnya menurun Allah 3000 malaikat pula memberkati mereka itu barang yang bercawang daripada mana, bercabang daripada buah tadi lah. Dan apabila hampir diketamnya, dia ketam mana dah masak lah buah yang dia tanam tadi, maka Allah Ta'ala menurunkan 6000 malaikat memberkat mereka itu pada segala biji dia. Dan mentahlil mereka itu, mengucapkan la ilaha illallah bagi mereka itu yang bertanam tadi, dan takbir mereka itu Allahu Akbar akan Tuhan Rabbul Izzati, dan tiada makan daripadanya suatu hingga turun atasnya 10.000 malaikat memberkat mereka itu pada makanan dia. Nampak? Allah Ta'ala turunkan banyak keberkatan kepada orang yang suka bercucuk tanam. Ini kelebihan cucuk tanam ni. Itu bagi orang yang suka menanam ataupun orang ada tanah. Tak ada tanah nak tanam apa Ustaz? Duduk kat rumah flat tingkat 20. Duduk rumah flat kat Lumpur tu tingkat 20. Apa bodoh nak tanam Tanam angin. Tanamlah angin. Itu kalau ada usaha lah. Usaha belilah kata pasu tu, belilah tanah, letaklah dalam pasu tu. Okey. Tapi jangan tanam je tak disiram. Banyak orang suka menanam, menyiram tanah. Jadi akhirnya habis macam tu lah. Matilah. Macam tu. Okey. Apa dia punya tanaman tu kalau dalam pasu tu? Tak, dia punya istilah tu. Tanaman yang dalam pasu ataupun yang dalam air tu, dia ada air kan, bancuhan dia tadi kan, air bancuhan tu. Dia tanam dalam tu. Saya pun tak ingat lagi tentang, tapi ada nama tu. Saya rasa saya dulu pun pernah buat tu kan. Dia ada bekas kecil tu, bekas kecil kan. Bekas kecil tu, lepas tu masuklah dalam tu benih semua. Bawah tu ada air dalam pasu tu lah. Bismillah. Okey tuan-tuan Dan waqala alaihi salatu wassalam, azkuru hazimul lazzat. Azkuru hadimul lazzat. Bukan hazimi, bukan zai ya. Dal. Hadimul lazzat. Bukan hazimi. Mana hadim ni mana yang memutuskan kelazatan. Banyak oleh kamu akan menyebut sesuatu yang memutuskan kelazatan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hazimil lazat? Ya Rasulullah, apa yang dikatakan yang memutuskan kelazatan?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-maut 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 salasan. Mati mati mati. Mati mati mati. 3 kali Nabi sallallahu ingatkan kita. Supaya kita banyak menyebut mati, ataupun mengingati mati pada sesuai lah. Sebab bila mau sebut mati ni sensitif sikit. Sensitif. Kalau nak sebut pun jangan kuat-kuat, perlahan kan, gitu. Kalau kita banyak sebutkan seolah macam kita mendoakan diri kita lah supaya cepat mati. Kan banyak begitu tu kan. Bila orang suka banyak sebut mati, tak lama lepas itu dia mati. Tak ada lagi dah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, tuan-tuan. Tidak terjemahannya. Dan sabda Nabi SAW, sebut oleh kamu akan yang memutuskan lazat sembah mereka itu ya Rasulullah. Dan apa yang memutuskan lazat? Sabdanya mati, mati, mati. Diulang akan dia oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Malah ada riwayat pula menyatakan bahawa sunat kita menyebut sebanyak 20 kali mati. Sehari semalam 20 kali sunat sebutlah. Pada siapa melazimi daripada sebut tadi, maka insya-Allah dia akan masuk syurga Allah Taala lah bila dia mati. Dan setengahnya lagi, banyakkan oleh kamu menyebutkan mati, maka bahawasanya menghempas ia akan dosa. Jadi kalau kita banyak sebut mati, kalau ingat mati tentang dia akan menghempaskan dosa, membasmi, membersihkan kita daripada dosa, dan menzuhudkan kita dalam bab dunia, dan meredha dengan barang yang datang kepadanya. Apa saja yang datang pada kita tentang sama ada baik ke buruk dan sebagainya, kita redha dengan apa ketentuan Allah Ta'ala. Dan jika kamu menyebutkan dia pada ketika kaya, meruntuhkan dia akan dia. Kalau kita menyebut mati ini dalam bab kaya, ketika kita kaya, mana meruntuhkan dia. Mata meruntuh ni meruntuhkan ego lah, meruntuhkan ego kita kan, dan meruntuhkan kecintaan kita kepada harta dan kekayaan tadi. Itu maksud meruntuhkannya. Dan jika kamu menyebutkan dia pada ketika fakir, meredakan kamu dengan kehidupan kamu. Jadi kalau kita dalam keadaan fakir, miskin, susah, selalu kita sebut mati tadi, ingat pada mati tadi, maka meredakan kamu dengan kehidupan kamu. Mana kita akan sentiasa redha lah di atas apa yang berlaku di atas diri kita, ketentuan kita. Tapi dengan syarat usaha dululah. Mesti usaha dulu. Tanpa usaha mana boleh. Salahlah dalam konteks kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jangan kita jadi golongan orang kata Qadariyah ataupun golongan Jabariyah. Qadariyah ni dia hanya usaha saja. Penyerahan hati pada Allah Ta'ala tak ada. Jabariyah pula serah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Ahlussunnah ni duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Mana ada usaha, kemudian ketentuan daripada Allah Ta'ala. So mesti ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Berikutnya waqala alaihi salatu wasalam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur wa'udda nafsaka min ahlil kubur, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, jadilah oleh kamu dalam dunia seolah-olah kamu itu seperti pedagang ataupun abirus sabil ataupun penggembara. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kamu ini hidup dalam dunia samalah seperti pedagang ataupun penggembara. Okey. Kerana orang yang berdagang dan penggembara biasanya dia tidak akan kekal di satu tempat. Sama sekali orang yang berdagang jenis yang suka berpindah randah. Ada orang berdagang di satu tempat, ada juga. Dia ada kedai sendiri, dia tak berpindah bila pun ada. Banyak juga macam tu. Tapi ada juga orang berdagang ni memang dia suka berpindah-pindah randah. Contohnya orang pasar tani kan. Orang berniaga pasar tani, dia tak akan tetap satu tempat tu. Minggu ni dia ke sini, minggu depan ke sini pula, kan minggu akan datang ke sini pula, jauh pula lagi kan. Jangan macam ada rotate lah, pusingan jadi kan, jadi.
Jadi dia tak, orang berniaga macam tu dia tak ada kedai. Dia sentiasa berpindah randah. Macam orang dulu kan suka pindah randah macam tu berniaga. Macam tu. Jadi kita hidup di dunia itu kan sama macam pedagang yang berpindah randah tadi. So mana kita tetap satu tempat. Jadi tempat yang kekal mana? Akhirat. Alam kubur akhirat itu yang tetap dia besar. Abiru sabil, ataupun orang yang penggembara. Penggembara macam tu dia. Orang penggembara dia tak tetap satu tempat. Paling tidak pun mungkin seminggu ataupun minggu tu tempat itu. Lepas tu dia pindah lagi tempat lain pula. Duduk itu seminggu dulu. Lepas tu pindah lagi tempat lain. Terutama sekali orang talibul ilmi, orang untuk ilmu. Orang untuk ilmu biasa tak tetap satu tempat. Mana ada ulama, mana orang soleh ke situ, dia akan pergi situ berguru dengan orang tu. Habis berguru, dia akan pindah tempat lain pula, cari pula guru lain. Habis berguru guru itu, pindah lagi cari guru lain pula. Semana dia sentiasa berpindah-pindah randah. Itulah ibaratnya hidup dalam dunia tadi lah. Maknanya kita hidup ni tak kekal. So, kena cari bekalan sebanyak mungkin. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan hitunglah oleh kamu akan diri kamu min ahlil kubur, daripada golongan ahli kubur. Kita kena hitung kita ni, kerana kita ni memang confirm besok memang masuk kubur. Betul tak? Tak ada kalau kita ni tak ahli kubur ataupun tak matilah. Hakikatnya semua akan mati. Firaun tu pun mati juga. Firaun tu yang mengaku sebagai Tuhan tu, yang dia kata dia tak akan mati-mati, akhirnya dia pun mati juga. Hatta malaikat maut pun mati besok. Bila semua manusia dah mati, binatang semua dah mati, makalah malaikat pun dah mati. Tinggallah satu je yang belum mati, malaikat maut. Maka malaikat maut pun mencabutlah nyawa dia sendiri. Sakit rupa dia. Dia sakit rupa sabut ni mati ni kata. Kalau aku tahu kata malaikat maut, sudah tentu waktu aku mencabut nyawa orang beriman, aku mencabut dalam keadaan baik, lemah lembut kan je tu. Kerana kesakitan. Faham kan tuan-tuan? Ulang balik. Dan sabda Nabi SAW, jadikan oleh kamu diri kamu di dunia seperti bahawa engkau orang dagang atau orang lalu pada jalan. Yang ini tetap jadi oleh kamu diri kamu seperti orang yang lalu pada jalan. Kerana orang dagang terkadang diam ia pada negeri dagangnya, bersalahan orang lalu berjalan, maka tiada berhenti ia melainkan pada kadar penat jua. Dan dibilangkan oleh kamu akan diri kamu daripada golongan ahli kubur. Dan hadis ini asal pada menyungguh-nyungguh atas menselesaikan hati daripada dunia dan atas zuhud dan qanaah dalam lembah dunia ni. Jadi hadis ni menggalakkan kita supaya kita qanaah. Qanaah ni orang kata berpadalah dengan kehidupan ni. Jangan terlampau orang kata berlebih-lebih lah dalam bab dunia ni. Cukup dengan apa yang ada pada kita. Kalau ada lebih, alhamdulillah. Tak ada pun tak apa kan. Kalau ada tak juga. Kalau ada harta yang banyak pun, tapi dia tak akan melalaikan kita. Kerana harta banyak ni pun ada dua tu. Satu hati yang lalai, satu tak lalai. Ada orang harta banyak tapi dia tak fokus sangat pun dengan harta banyak tadi. Dia setiap waktu dia akan datang ke masjid. Setiap 5 waktu dia datang masjid. Ada kuliah mengaji datang, tapi dah masa-masa dia berniaga. Habis kan dia berniaga lah. Perniagaan dia besar, rumah pun besar, kereta pun banyak, tapi sikit pun tak melalaikan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sikit pun tidak melalaikan daripada dia sentiasa hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk ilmu dan sebagainya. Okey, itu yang terbaik lah. Tapi banyak tak dinafikan juga, banyak juga yang hanyut sebab harta banyak. Lagi harta banyak, lagi susah nak datang. Faham kan tuan-tuan? Ulang balik Dan sabda Nabi SAW,
Jadikan oleh kamu diri kamu pada dunia seperti bahawasanya engkau orang dagang atau orang lalu pada jalan, yakni tetap jadi oleh diri kamu sendiri seperti orang lalu pada jalan. Kerana orang dagang terkadang diam ia pada negeri dagangnya, bersalahan orang lalu, maka tiada berhenti ia melainkan kadar penat dua. Kerana orang dagang pun ada dua jenis sebenarnya. Satu yang suka berdagang berpindah-pindah tadi, saya kata tadi. Ada yang memang tak berpindah-pindah. Memang dia beli kedai ke situ, toko ke situ, situlah dia berniaga. Berpuluh tahun tuan berniaga. Dan perniagaan dia tu tak ada masalah. Okey perniagaan dia. Majulah perniagaan dia, malahan dia tambah lagi pula cawangan dia kan di tempat lain pula. Faham kan tuan? Dan kata Imam Nawawi, makna ini hadis jangan berpegang pada dunia dan jangan mengambil dengan dia tempat kediaman dan jangan berhabar-habar nafsu dengan kekal padanya dan jangan bergantung dengan barang yang tiada bergantung dengannya oleh orang dagang yang lain daripada tempatnya. Itu maksudnya kan? Maksudnya janganlah hati kita condong kat dunia tadilah. Macam tadilah dah Allah Ta'ala bagi kaya, nak buat macam mana? Ataupun memang mak bapak dia kaya, kan? Memang dia lahir memang mak bapak kaya, kan? Macam mana nak buat lagi tak? Memang mak bapak dia kaya kan? Kan? Tapi kekayaan tadi tidak pernah melalaikan dia lah. Macam tu. Dan dia pula tak sombong. Duit banyak dia tak sombong, kan? Kemudian tak menunjuk-nunjuk ke orang lain. Ada yang jenis kadang menunjuk-nunjuk orang lain. Tahu tak? Ikan seekor sampai 10,000 kan? Contoh kan? Ikan seekor 10,000. Sibuk kita buka orang lain kan? Ekor ikan yang mahal lah. Macam kan? Jadi salah macam ada menunjuk-nunjukkan orang lain. Riak lah macam tu. Ini memang tidak digalakkan lah macam tu. Ada orang kadang duit banyak tapi dia senyap je. Senyap je. Tapi bila orang minta dia bagi sumbangan, tengok 10,000 dia bagi. Kan? Bila orang tanya siapa yang sumbang, dia senyap je, tak ada beritahu. Itu paling baik kan? Tak ada nak canang-canang ke. Baik, ada orang sibuk canang. Bagi tak banyak, bagi 100 je. Bagi sumbang 100. Okay? Orang ni menyumbang 10,000, senyap, tak cerita apa lah. Malah dia tak mengaku pula dia menyumbang. Ada orang sumbang 100 je. Dia punya ya Allah, hai, kecoh itu. Oruk tu kan. Satu dunia oruk dia sumbang 100 je. Baik janganlah kita jadi macam tu tu. Baik, insya-Allah. Baik, seterusnya kata Imam Nawawi lagi. Kata Imam Nawawi, ulang balik, makna ini hadis jangan berpegang pada dunia dan jangan mengambil akan dia tempat kediaman. Dunia ni jangan duk sibuk kita condong pada dia, dan jangan berhabar-habar nafsu dengan kekal padanya dunia. Jangan duk cakap ke nafsu kita ni, kita akan kekal ni, kita tak akan mati-mati ni, kita tak akan mati ni, gitu. Dan jangan bergantung dengan barang yang tiada bergantung dengannya oleh orang dagang yang lain daripada tempatnya. Dan waqala alaihi salatu wassalam, iza mata alim bakat alis samawati wal ardu 70 yawman. Masya-Allah tuan-tuan. Iza mata alim, apabila mati orang alim, bakat ni menangis. Bakat maksudnya menangis. Bukan bakat tu kau ni berbakat lah nyanyi kan. Bukan tu bakat tu. Tu bakat lah. Bakat ni macam kebolehan kan. Bukan tu. Mana bakat ni menangis. Iza mata alim, apabila mati anak alim, bila mati alim, bakat menangis alaihi ke atasnya si mati itu, samawati wal ardi, langit dan bumi, 70 yawman, 70 hari. Masya Allah, 70 hari tu kan, langit dan bumi menangis apabila matinya seorang alim.
Apalagi kalau yang mati itu banyak pula orang yang mati. Lagi pula tuan. Bila mati orang alim, menangis katanya oleh ahli 7 petala langit dan bumi, yakni yang lain daripada anak-anak itu 70 hari. Masya Allah, 70 hari. Kemudian riwayat daripada Al-Mansur, Sa'id bin Al-Mansur dan Ibnu Abi Dunya daripada Muhammad bin Qais, katanya telah sampai akan kami bahawasanya 7 petala langit dan bumi menangis keduanya atas kematian orang mukmin. Berkata langit, sentiasa naik kepadaku daripadanya kebajikan, dan berkata pula bumi, sentiasa mengerjakan dia akan kebajikan atasku. Itu sebabnya dia menangis. Itu sebabnya langit bumi menangis apabila seorang mukmin itu meninggal dunia. Kenapa? Kerana langit kata, kan, setiap hari dia punya pahala amalan ni sentiasa naik kataku, kata langit. Bumi pula kata, kan, dia ni kat dunia memang selalu buat baik. Aku memang suka ke dia ni, ke hamba ni, kan. Jadi menangislah dia, langit dan bumi tetap dengan kematian orang yang mukmin. Tadi orang alim mati, ni orang mukmin pula mati, pun juga menangis langit dan bumi. Dan kata Atta, menangis langit itu iaitu syafaq yang merah pada tepinya. Ini tanda langit itu menangis, kelihatan syafaq yang merah pada tepi langit. Kan ada langit warna merah, kan, waktu matahari turun, kan ada syafaq merah. Jadi kata Atta ni, dia kata itu tanda, kan, bahawa ada orang alim mati atau orang mukmin mati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat daripada Abu Sufyan As-Sawri, katanya dikatakan bahawa merah yang ada pada langit itulah menangis langit atas kematian orang mukmin. Kata Sufyan As-Sawri, kan, merah yang ada pada langit tu, merah langit waktu maghrib kan merah-merah, kan, gitu, syafaq merah, kan, itulah tanda menangis langit atas kematian orang yang beriman. Walaupun orang beriman tu mungkin dia mati pagi ke, kita tak tahu, kan, mati pagi ke, tengah hari ke, petang ke. Tapi biasa syafaq merah ni biasanya waktu maghrib lah, maghrib, kan. Bila muncul syafaq merah, maka hilang. Bila syafaq merah hilang, maka masuklah waktu syak. Bila terbenam matahari, masuklah waktu maghrib. Bila syafaq yang merah hilang, maka timbullah waktu isyak. Waktu isyak, kan? Macam tu. Faham, kan, tuan? Dan faedah. Cukup situ? Cukup? Okey, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Tanda situlah faedatun, satu faedah. Baik, kalau ada pertanyaan ataupun soalan yang diajukan, silakan, kalau ada. Ada? Tak ada, ya? Sengeling palu je. Tak ada, ya? Tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sarifa wa ma'lam taqabbala wa askan halalan mubarakatan katsira wa sayyidina ya alim wa lana qulubana bi nuril ma'rifatika wa fahmil arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqil ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.
Allah. Ya.